Okey, assalamualaikum dan anda sedang menonton Abri Vlog Channel. Okey, untuk episod kali ni macam tajuk korang tengok, hari ni aku nak unboxing satu barang dan aku tahu barang tu pun korang dah tahu dah dengan tajuk, dengan thumbnail yang korang tengok. So jadi barangnya adalah okay guys, ini adalah barang-barang yang aku nak unboxing untuk video kali ni. So jadi yang mana korang yang tak tahu, ini adalah full set lah, senang kata ini adalah full set untuk projek head dekat LC aku. Yang mana yang baru ke channel aku, ada episod lepas aku bagi tahu tentang apa permasalahan selama ni yang aku tak bagi tahu lagi kat korang. Yang sebenarnya head aku adalah ada problem sikit, head sekarang ni lah. Yang mana head tu dia punya susah lah aku nak bagi tahu, tapi dia memang problem yang mana dia tak fully performance. So jadi bila tak full performance tu, untuk aku malah nak repair sebenarnya. Aku dah memang nak tukar baru. So bila aku nak tukar baru, dia orang kata memerlukan modal sedikit lah. So jadi untuk langkah pertama untuk unboxing barang-barang yang kau tengok ni, barang ni pun agak banyak. So jadi apa kata aku buka dulu barang main point yang kita nak tengok adalah ini dia, head. Kalau kau tengok ni head sweeper. Okay, so kenapa aku pilih head sweeper? Jom kita buka. So, jadi kalau boleh tengok, ini adalah brand sweeper Jadi sebenarnya aku tak tahu sebutan sweeper ke ataupun SWeeper, tak tahu yang mana satu. So jadi kalau boleh tengok ni kotak dia. Brand ni agak top gak untuk buat masa sekarang. Bagi aku brand ni dengan brand Tobaki, dia sama-sama naik untuk sekarang ni lah. Jadi untuk nak tengok material dia power tak power, sebab aku banyak agak dengar daripada kawan-kawan aku dan banyak juga lah aku buat research, feedback terbaik daripada brand sweeper. So jom kita buka. Okay guys, kalau tengok ke depan ni, inilah dia head SWeeper ataupun head sweeper. Okay, yang paling bestnya, ini adalah bukan head biasa yang special dia, ini adalah super head. Orang panggil intake 8. Kalau tengok nampak ni intake minyak dia, intake 8 tau. So ini adalah super head yang bersaiz. Ini dia. Tengok Extreme Super Head SWeeper 1922. So ini adalah head 1922 mm. So ini sebenarnya 1922 ni adalah model yang paling latest daripada SWeeper, yang mana diorang baru saja mengeluarkan head 1920. Sebab untuk yang lama diorang baru, sebab ini head baru. Yang untuk model lama diorang just keluarkan 2023 dan 2225. So jadi untuk 1920 ini adalah paling baru sekali. Okay, so sebenarnya ada, kalau kau boleh tengok sini ada macam sompek-sompek sikit ni. Tak tahu ni sompek ke apa ni. Tapi sebab aku benda ni, barang ni post, so bukan beli pada COD. So kau faham je lah. So korang faham je lah kalau barang post ni macam mana. Tapi kau harap benda ni tak kesan sampingan sangat lah, sebab di ujung-ujung jangan just kat sini sajalah kan. Jadi kau boleh tengok walk around. Okay, nampak? Bagi aku lah material dia agak bagus, hampir mirip macam head standard. Dia punya finishing agak kemas. Cuma yang sompek ni mungkin sebab kesan daripada post lah kan. Dengan intake 8. Okay, tengok dia punya rumah bearing dia berkilat cantik, berminyak lagi. So bagi aku memang kemas lah. So bila aku beli head ni, dia dapat sekali valve dengan spring valve. So spring valve pun daripada brand sweeper. Okay, inilah spring valve dia bagi. Okay, agak keras juga spring dia. So memang aku pakai je lah spring dia kan. So memang seller dah cakap yang spring ni sesuai untuk head ni sebenarnya. So valve pun valve daripada sweeper kalau tengok.
Okay, valve lekuk ni. Dan valve dia kita check Oh ya, valve dia agak berat tu. Valve dia berat, bukan ringan baik quality kat tu. Aku memang puas hati lah beli. So far aku tengok memang aku suka gila lah brand Sweepo ni. Dan yang buatkan aku dia antara sebab aku pilih Sweepo ni, satu dia trending lah kan. Yang kedua, harga dia berpatutan. Harga dia tak semahal yang kau sangka. Kalau kau tak percaya, kau boleh search dekat Facebook ke dekat mana-mana ke tentang head Sweepo ni. Betul aku cakap, memang harga dia berpatutan gila, tak macam head-head yang lain. Okey, dan yang ketiga pula, dia adalah super head. Okey, korang bayangkan, dia dah lah murah, lepas tu dia super head, lepas tu material dia baik. Memang aku puas hati gila. Sebab tu lah dia menjadi salah satu pilihan aku. Kau tengok sini kita buat kerang di sini nampak lubang pun, nampak lubang besar ni. So jadi untuk head ni aku ada planning juga. Mesti kau tanya kan, adakah aku akan pot polish head ni. Okey, untuk projek head ni aku rasa aku nak plug and play dulu, PNP dulu head ni. Sebab aku nak tengok power dia macam mana. Sebab ada orang kata lah, ni kebanyakan aku tanya feedback daripada kawan-kawan aku sini, dia kata super head ni dia dah power dah. Okey, cuma kadang diorang potting pun orang just lorek yang bahagian sini je. Diorang nak just ovalkan je, lepas tu dalam tu bagi licin. Kebanyakannya macam tu lah diorang kata. Sebab super head ni memang dia dah power dah. So, jadi aku rasa aku tak nak dulu set apa-apa dulu. Aku nak plug and play dulu. Bila aku nak plug and play, aku nak tengok power dia macam mana. So kalau power dia cun, aku rasa tak payah nak korek lah. Tapi kalau rasa macam kurang-kurang sikit, seeloknya memang pot polish lah, potting dengan polish. Okay, so jadi aku harap korang stay tune untuk episod project head ni. Okay, mungkinlah project head ni mungkin ada part 1 dengan part 2 ataupun part 3. So stay tune. Okay, head. So kalau kau nak beli head, aku rekomenkan head SWeepo. Ini bukan promote ini berdasarkan pengalaman aku. So head ni letak tepi. Okay, so untuk barang yang kedua pula, aku nak unboxing ini. Ni pun kotak dia dah penyek, tapi tak kisahlah. Ini adalah Uma Racing. Ini adalah intake Uma Racing. Sebenarnya barang-barang yang kau tengok ni aku dah buka dah, siap. Sebab je lah, bila dah beli tu kita kena check kan barang, takut dapat yang kurang ke apa ke. So kita boleh terus deal dengan seller. So jangan terkejut lah kenapa macam dah terbuka kan. Okay, so kau tengok ini adalah intake Uma Racing. Okay, ini adalah intake 8 kau boleh tengok. Okay, ini adalah intake 8. So kau boleh tengok belakang, ini adalah 8, ini adalah 8. Untuk superhead memang disarankan menggunakan intake 8 macam ni Okay, kalau untuk LC pakai yang LC, untuk Y pakai yang Y. Okay, sebenarnya ini aku dah adjust dah. Aku dah pakai skru, aku ambil skru lain, aku dah potong. Okay, aku dah tanam dia cantik cuncun rata. Sebab dekat original punya tengkuk kat motor aku just gunakan satu je. Yang satu ni tak pakai. So jadi bila tak pakai tu aku tanam siap-siap lah. Nanti tinggal nak pasang je, tak payahlah time tu nak potong-potong kan. So korang anggap je benda ni tak wujud. Okay, kalau kau nak tiru terpulang pada korang. Dia sebenarnya dia ada dua benda ni. Okay, setengah orang dia akan masuk tiup, dia akan ikat. Tapi bagi aku benda tu memang okey. Tapi lama kelamaan tiup tu akan koyak, akan crack, dia akan bocor. So bila bocor respon motor tak cun. So alang tu baik aku ikat je terus. Bila ikat mati tu dah tak ada problem dah benda-benda semua. Okay, so jadi ini kau tengok getah dia pun baik getah dia. Aku rasa tak perlulah korang beli nak beli Semco ke apa kan. Dia punya bracket ni pun keras. Memang kualiti baik lah. Dia punya ceramik ni pun macam standard macam head standard, macam original punya head. Tu ada oil seal. Okay, mesti korang tanya kenapa aku membeli Uma. Okay, sebenarnya intake 8 ni dia ada juga brand-brand yang lain.
macam brand GL, brand Espada apa semua kan. So far aku cari yang mirip macam Umar ni adalah brand Espada. Tapi masa aku order brand Espada tu, seller tu macam nak tak nak je niaga. So jadi bila nak tak nak niaga, aku cakap lah dengan seller tu, tak apalah, I cari seller lain lah. Dia pun okey je. So bila patutnya ikutkan aku memang nak pakai Espada, sebab Espada dengan Umar memang jauh beza harga dia. Tapi bila aku cari-cari, yang menjual Espada seller yang tadi tu je yang jual. Yang lain kebanyakan brand GL, brand Tokahi dan banyak-banyak brand lah. Tapi brand-brand tu semua dia tak ada oil seal getah tau. Macam ni, dia besi macam tu je. So bila besi macam tu je, bila untuk korang pakai dekat head, korang kena pakai gam gasket. Macam aku, dia aku tak suka pakai gam gasket, nanti dia kerja selekeh. Lebih elok korang ambil oil seal macam ni. Bila ada oil seal macam ni, korang just pasang je. Okay, tak perlu dah nak gam-gam. Itu gunanya oil seal. So bila aku fikir balik, malas nak fikir, aku ambil je lah Umar terus. Benda ni pun nak pakai dalam masa jangka yang panjang. So tak apalah, aku belilah Umar Racing. So sebab Umar Racing pun dia punya finishing dia cantik. Sebab aku dah buat research dah. Macam YouTuber lain, pemain-pemain lain semua mengatakan seeloknya beli Umar sebab ukuran dia cantik. Korang tengok ukuran dia cantik. Sekejap aku ukur. Kalau korang boleh tengok, nampak tak nampak? Tak sure dah. Aku buka lampu. Aku buka ni. Okay. So korang boleh tengok. Korang tengok nampak? Dia rapat ngam-ngam, cun-cun punya. Umar Racing pun kita dah unboxing. So untuk barang yang seterusnya, so ni aku sekalikan lah. Ni aku beli cam bearing. Okay. So ni adalah valve lock. Ni aku terkejut ke kedai bagi brand Swipo. Sebab aku just minta je lah, tak kisah apa brand, tapi dia bagi brand Swipo. Masa aku beli seller ni, seller tak bagi pula. Mungkin ada jual full set kot. Ini adalah cam bearing daripada SKF. Okay. Untuk pengetahuan korang, cam aku tak sure lagi. Aku rasa macam nak pakai cam T2 ataupun aku nak kekalkan balik G2. Nanti bila nak pasang, nanti aku akan beritahu cam apa aku nak pakai. So setakat ni aku tak tahu lagi cam aku nak pakai. So ini kita tahu. Tapi ni barang simple je. Ni cam bearing, ini adalah valve lock. Valve untuk lock spring dia. Jadi untuk barang yang seterusnya, ini adalah cap Y suku, cap head dia. Okay. Simple je macam ni. Nanti pasang balik dia punya getah kat standard tu, standard motor korang tu, pasang balik. So dia tak ada yang tombol atas ni sebenarnya. So sebab aku pilih sebab dia simple, nice. So nanti bila pasang kat motor, dia pasang kat motor nanti dia lapang macam ni. So kita tak tepi. So barang yang seterusnya adalah ini mesti kau pelik kenapa aku beli. Okay. Ini adalah cam, gigi cam Orimoto, bukan Orimoto, standard lah orang kata. Okay. Kenapa aku beli ni? Sebenarnya aku nak beli ni disebabkan benda ni benda ankle C ni. Sebenarnya aku beli barang ni berdasarkan pada pemain-pemain yang kenalan aku jugalah. Okay. Sebelum tu, kalau korang rasa mesti korang ada pengalaman pemain-pemain tersendiri kan. So mungkin ada benda yang bercanggah daripada aku. So jadi apa yang aku cakap dalam video ni, anggap je tu sebagai satu perkongsian. Jangan pula korang cakap aku ni salah lah apalah. Ini kita je kongsi. Kalau korang ada cara korang, kau boleh komen dekat bawah, kita kongsi. So jadi kita sambung balik. Kenapa aku beli benda ni sedangkan motor aku dah ada. Okay. Pada mulanya yang ori motor aku punya tu, aku tak ada benda ni. Masa zaman-zaman spek FZ aku, pomen tu buang. Bila pomen tu buang, kesan dia adalah susah nak start. Dia lagi kick start. Motor aku motor aku memang tak ada starter tangan.
sebab motor ada, tapi gigi starter dekat belah magnet tu dah tak ada. So untuk pasang tu nantilah dulu. So jadi aku nak beritahu memang aku tak ada starter tangan. Bila tak ada starter tangan, aku pakai kick. Bila pakai kick untuk kompres untuk blok 63, untuk kompres yang tinggi untuk modi, sakit weh. Serius sakit. So jadi benda ni sebenarnya di kompin ni kita panggil di kompin di kompin camp. Benda ni adalah membantu untuk memudahkan kita masa nak kick start. Kalau motor korang ada starter tangan, tak payah pening kalau benda ni tak ada. Okey. Tapi kalau benda ni tak ada pun, bila kau starter tangan agak payah kan nak start. Tapi boleh lagi kalau kau punya starter tu kuat. Benda ni function dia memudahkan untuk menghidupkan motor. Okey. Sebab kenalan aku kebanyakan diorang modi, diorang tak buang pun benda ni. Okey. Sebab diorang kata benda ni memudahkan untuk start motor. Setengah pemain dia tak pakai. Sebab apa? Dia kata bila buang benda ni nanti cam gerak ringan. So tu pendapat dia. So ada juga yang katakan kalau pakai ni motor lagi laju, top speed lagi lajak. Itu pendapat masing-masing. So jadi sebab tu lah aku beli sekedebuk macam ni, sebiji macam ni. Okay. Sebab aku nak pakai yang ori, aku punya dah hilang ori motor aku. So sebab tu lah aku beli. So nanti tak adalah aku payah-payah lah nak start. Okay. So barang seterusnya, untuk barang yang terakhir sekali, ini adalah dua benda. Macam kau tengok, ini adalah sub rocker arm daripada brand Tobaki. Okay, kita buka dia dulu. Dia sebenarnya dia asing, dua paket. Macam aku cakap tadi, aku dah buka siap-siap nak check kualiti barang ni, aku ada apa-apa. So bila aku dah buka, aku dah sekalikan lah. So ini adalah brand Tobaki. So ni biasa je lah, nampak tebal. Okay. So dan ni adalah rocker arm. Okay, untuk pengetahuan korang, ini adalah rocker arm Y15. Kenapa aku tak pakai rocker arm LC? Okay, kita buka dulu. Ini bila beli tak dapat ni tau, ni asing. So ni aku dah ikat siap-siap lah. Okay, ini adalah rocker arm Y15 ataupun Y suku. Okay. So jadi mesti kau tertanya, kenapa aku memilih rocker arm Y suku. Okay, ini adalah pendapat aku sendiri. So kalau rasa salah, kau boleh komen dekat bawah. Kalau kau rasa ada pendapat korang sendiri pun, kau komen je lah kat bawah, kita berkongsi. Okay. Bagi aku rocker arm Y ni, sebenarnya rocker arm Y dengan LC ni, kalau kita tengok daripada mata kasar memang sama. Okay, tapi ini pendapat aku. Bagi aku rocker arm Y ni, dia karakter dia tahan lasak. Apa maksud? Kalau korang tahulah, sebenarnya LC dengan Y ni adalah dua benda motor yang karakter yang berbeza. Yang mana kalau korang perasan, Y ni dia bermain pada RPM yang tinggi. Kalau korang tengok video-video modi kan, diorang selalu bawa sampai 12k RPM, 13,000 RPM, 11,500 RPM, 11,500 RPM. So, jadi untuk LC pula, LC dia jarang lah orang hentam dia sampai 12k. Paling tinggi pun 10,5. Ini memang lumrah alam. Okay, LC. So jadi bila dekat situ kau boleh nampak tak perbezaan dia. Yang mana rocker arm standard Y ni, dia mampu bertahan pada RPM yang sangat-sangat tinggi. Okay, bila kita pasang dekat LC dia tak pakai pun RPM tinggi. Macam aku cakap tadi, okay, contohlah kita pakai contoh ni. Ni contoh biasa je lah aku bagi. So ni contoh biasa aku bagi. Rocker arm ni dia boleh tahan pada 13,000 RPM. Okay, ni contoh 13,000 RPM. Kita pasang dekat LC hanya menggunakan contoh 10,000 RPM. So jadi dekat situ je ada balance 3,000 RPM. Bermakna rocker arm ni dia bukan dalam keadaan yang stres, dia masih lagi relax.
So bila dalam keadaan relax, jangka hayat dia lagi panjang. Bila jangka hayat lagi panjang, so tak adalah masalah-masalah bunyi lah, apa benda lah semua. Yang majoriti aku tengok orang buat modi ni, selepas sebulan lebih mesti ada bunyi-bunyi. Keutamanya terutama bahagian rocker arm. Sebab apa? Yalah, bila dah modi ni biasalah, korang pun tahu kan, tangan gatal, pantang tengok orang potong, jadi kita pun nak potong. So macam tu lah gamahnya. So jadi ini adalah pandangan aku. So kalau anda kata pandangan aku ni salah, kau boleh komen dekat bawah. Kita share sama-sama, kita berbetulkan bersama-sama. So jadi kalau korang nak ikut cara aku, nak tukar rocker arm Y, terpulang pada korang. Tapi kalau korang tak ada bajet, gunakanlah rocker arm LC korang balik. Okay, so untuk bahagian sound ni pula, aku nak tobaki sebab seller yang jual barang ni, dia katakan seeloknya guna sub tobaki lah, sebab sub tobaki dia tebal sikit. Fitment dia pun cun-cun, nampak? Cun-cun, ngam-ngam soy. So okay guys, so mesti korang pelik kan, kenapa aku beli semua benda ni. Okay, untuk pengetahuan korang lah, aku punya planning adalah ini. Okay, ni kan head baru, so head baru, projek baru. So jadi aku kalau boleh nak semua barang yang aku pasang dekat sini semua baru. Bila semua baru, barulah orang kata sedap sikit. Sebab okay, ni kalau korang bajet tinggi lah. Kalau korang bajet tak tinggi, korang boleh balik pakai barang standard, macam rocker arm standard, batang sub standard. Okay, macam kau tak boleh beli superhead, pakai biasa. Macam korang kalau dah buang benda ni kan, komen dulu dah buang, nak pakai balik lah standard. Okay, benda ni pun aku tak sarankan lah. Kalau korang nak pakai ni, kalau benda ni ada balik, komen korang bagi, pakailah balik, pasanglah balik. Okay, macam aku punya entah mana dah pergi benda ni. So okay guys, so aku rasa sampai di saja untuk episod kali ini. Aku harap korang sukalah tentang perkongsian yang aku buat untuk video kali ini. So, jadi macam biasa, kau jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay, dan yang paling penting, janganlah skip iklan ya. Kerana dengan tak skip iklan tu, sedikit sebanyak korang dah mensupport aku. Okay, insyaAllah. So okay guys, so stay tune untuk project head ni. Okay, jangan lupa guys. Okay, mungkin ada part 1, part 2, part 3. Mungkin daripada pasang, daripada setting semua, mungkin ada video lah. Jadi stay tune untuk video setup head ni. Okay, so aku rasa sampai saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.